Oh, wow. Oh, sebab ada konflik. Ya, dia cakap yang plan Borneo tu dengan boring tanah. Tes, tes. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Tes, dengar ke? Dengar Ustaz. Dengar Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz. Kerja hari ni? Kerja, working from home. Kerja, alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita nak sambung kelas kita, kelas tajwid kita insyaAllah. Iaitu kita sambung pembelajaran pelajaran yang ketiga, iaitu tajuk Alif Lam Qamariyah. Boleh Ada soalan ke minggu lepas? Tajuk makhraj huruf? Tak ada Ustaz. Tak ada? Fahamlah ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, kita pergilah terus kepada tajuk kita, pelajaran kita yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ketiga, iaitu bacaan Alif Lam Qamariyah. Bacaan Alif Lam Qamariyah. Okey, untuk tajuk Alif Lam Qamariyah ni, bacaan Alif Lam Qamariyah ni sebenarnya Alif Lam dia adalah daripada tajuk Alif Lam lah, bacaan Alif Lam. Sebab Alif Lam ni dia ada dua jenis, satu Alif Lam Qamariyah
Dan yang kedua alif lam syamsiyah. Qamariyah dengan Syamsiah. syamsiyah. Baik, kita tengok dululah Qamariyah. Lepas tu baru kita tengok dia punya adik-beradik dia syamsiyah kan. Okey. Baik, kenapa kita kena tahu ataupun kita kena belajar, kita kena fahamlah tajuk alif lam qamariyah ni sebab alif lam huruf alif lam ni dalam Al-Quran ataupun kalimah-kalimah yang ada alif lam ni sangat banyak. Kalau buka Al-Quran tu, buka muka surat, mana-mana muka surat mesti ada alif dan lam. Mesti ada alif lam. Jadi kalau kita tidak dapat faham alif lam ni susahlah sebab banyak dia punya tandanya tu dalam Al-Quran. Setiap muka surat ada kalimah-kalimah yang ada alif dan lam. So kena tahulah. Okey. Tahu tu maksudnya apa? Kena tahu cara bacaan dia. Cara sebutannya. Sebab dia ada dua jenis. Satu alif lam qamariyah, satu alif lam syamsiyah. Boleh Baik. Kita nak terus pergi kepada apa dia alif lam qamariyah ni. Okey. Alif lam kita boleh kenal dia dengan dia ada alif, kemudian dia ada huruf lam. Alif dengan lam. Cuma alifnya tu dia datang dalam bentuk hamzah wasal sebenarnya. Jadi hamzah wasal yang ada alif, lepas tu dia ada macam kalau Ustaz sebut kepala huruf sad, macam kepala huruf sad tu. Okey, disebut sebagai hamzah wasal. Yang tepatnya hamzah wasal. Tapi dalam hukum alif lam ni disebut sebagai alif lah, alif dan lam. So alif kemudian ada lam selepas dia. Dia akan sekali. Hamzah wasal dengan lam tu dia akan duduk sekali untuk hukum alif lam. Disebut sebagai alif lam tapi exactly nama kepada alif yang ada kepala sad ni adalah hamzah wasal. Apa dia? Hamzah wasal Hamzah wasal. Baik. Hamzah wasal Ustaz. Ya, hamzah wasal. Kalau nak tanya boleh terus tanyalah, tak ada masalah. Boleh terus interrupt. Okey. Tapi tak apa, hamzah wasal tu kita tak payah tengok lagi lah sebab kita nak fokus kepada cara bacaan alif lam. Okey, kita tengok alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Dalam hukum tajwid ada dua perkara yang kita perlu yang Ustaz selalu tekankan, ada dua perkara untuk kita faham hukum tajwid. Dan Ustaz pernah sebut juga pada kelas-kelas yang sebelum ni. Adik siapa ingat? Dua perkara yang dalam hukum tajwid tu kita perlu faham. Tahu dua perkara ni, insya-Allah kita boleh faham tajwid tu. Sebenarnya mudah aja tajwid ni, hukum tajwid ni. Kita tahu dua perkara tu, insya-Allah kita boleh faham hukum tajwid. Agak-agak apa dia? Kalau kita tahu tanda dia. Tanda dia, okey, tanda ya juga tapi kurang tepat. Dia lebih penting daripada tanda. Apa dia? Dengung tak? Entah. Dengung ya juga tapi tidak penting lagi. Bukan tidak penting lah, maksudnya ada lagi penting. Harakat. Huruf. Harakat huruf. Okey, bagus percubaan tapi tidak penting lagi. Bukan tidak penting, maksudnya belum ada lagi penting. Cara sebut. Okay. Baik, cara sebut tu yang kedua. Yang pertama apa? Safi tahu tu. Ingat Safi dia ingat tu. Apa Ustaz? Sebab berlaku. Yes. Okey. Siapa sebut dia? Apa dia? Kak Jar. Okey, baik Okey, dalam hukum tajwid kita hanya perlu tahu, bukan hanya perlu tahu, maksudnya
kita hanya perlu fokus kepada dua perkara, iaitu yang pertama, okey, baik. Sekejap, sebab keluar dulu. Okey. Ingat bila kita nak faham tajwid, apa sahaja hukum tajwid, ada dua perkara sahaja yang perlu kita fokus ataupun faham. Yang pertama, sebab berlaku, dan yang kedua, cara bacaan ataupun cara nak bacaan. sebut. Semua hukum tajwid dia akan refer on dua perkara ni. Contoh kita ambil Alif Lam Qamariyah, sebab dia berlaku dan cara nak baca dia. Apa lagi? Hukum tajwid idgham, sebab berlaku idgham dan cara bacaan idgham. Apa lagi? Mad sekalipun, mad arid lis sukun, nanti kita belajar mad arid lis sukun, sebab berlaku mad arid lis sukun dan cara bacaan mad, berapa harakat. Jadi semua hukum tajwid yang kita akan belajar nanti dan kita dah belajar akan berkisar kepada dua perkara ini saja, sebab berlaku dan cara bacaan. Kalau kita tahu sekurang-kurangnya dua perkara ni, at least dua perkara ni, kita dah faham hukum tajwid dah sebenarnya. Ustaz, kalau huruf je tu nak kena ingat, itu tidak penting. Bukan tidak penting, maksudnya tidak utama. Yang utama adalah sebab berlaku dan cara bacaan. Kenapa? Okey, reasonnya kenapa? Kalau kita tahu huruf-huruf dia, tapi kalau kita tidak tahu cara membaca dia, okey tak? Tak jadi juga. Tak jadi juga kan? Kita ingat huruf-huruf tapi bacaannya salah. Tak tahu. Tak tahu baca. Tuan-tuan, tak tahu baca. Ataupun kita ingat huruf-huruf je, tetapi kita tak tahu sebab dia berlaku. Jadi bila kita tak tahu sebab dia berlaku, kita akan tak tahulah hukum tajwid tu ni hukum apa. Sebab contoh alif lam, contohnya macam iqlab, nun mati bertemu dengan huruf ba. Bila nun mati bertemu dengan huruf ba, selepas dia berlaku iqlab. So sebab berlaku je nun mati, depannya ada huruf ba. Contoh nanti kita belajar. Kita tak tahu sebab berlaku, automatik kita tak tahu tu hukum apa. Betul tak? Setuju tak apa yang saya cakap tu? Setuju. Tak payah setuju pun kena setuju lah. Betul. Okey, baik. Dan dalam belajar tajwid ni, yang paling penting sebab berlaku dalam cara bacaan ni, dan yang paling okey, kalau Ustaz tanya, kita belajar tajwid ni sebenarnya kita nak apa? Nak tahu cara baca. Tahu cara baca. Okey, lagi yang lain tu Kak Jah tu. Tapi Nak baca macam Nabi. Cak baca macam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Safi. Itu memang yang utamalah. Okey, itu memang yang itu niat kita belajar Quran, belajar tajwid sebab nak baca macam Nabi. Okey, apa sebenarnya objektif macam kuliah pula ni kan? Objektif kita belajar tajwid ni. Kita nak apa? Bacaan yang lebih tepat lah, especially dalam sembahyang. Bacaan yang lebih tepat. Okey, bacaan yang betul. Okey. Bila kita belajar tajwid ni, kita belajar di makhraj semua. Yang kita nak daripada minggu lepas 2 minggu dah kita belajar makhraj kan, sebutan dan sebagainya. Yang kita nak daripada makhraj tu adalah sebenarnya bacaan tu Betul. Bacaan tu betul. Jadi kalau sekiranya kita belajar tajwid and then kita baca Quran, bacaan kita dah betul, tapi kita tak ingat pun itu hukum apa, dan kita tak tahu pun, kita tak ingat pun huruf apa dalam hukum-hukum tu. Okey. Itu pun sudah memadai. Sebab apa? Sebab tujuan kita belajar Quran supaya kita nak baca betul. Dan kalau kita dah boleh baca dengan betul, itulah objektifnya, betul tak? Betul. Faham tak? Betul. Maksudnya kalau kita baca betul walaupun tak tahu hukum tajwid tu apa benda contohnya, tapi bacaan kita betul, tapi tak bacaan betul. Maknanya itulah sebenarnya yang kita nak dalam pembacaan Quran. Sebab
sampai satu masa bila kita belajar tajwid, kita belajar Quran, sampai satu masa, ini pengalaman Ustaz lah. Banyak dah student Ustaz yang jumpa Ustaz cakap macam ni. Dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz, baca tu memang betul lah. Ikhfa je, dengung je, okey, idam. Tapi Ustaz, saya hukum saya tak ingat Ustaz hukum apa. Huruf pun Ustaz tak ingat. Macam mana Ustaz? Berdosa tak? Dia cakap macam tu kan. Saya kata, itulah yang kita nak. Baca dengan betul. Ingat hukum tu ekstra, tak ingat pun tak apa. Tujuan belajar tajwid kita bukannya kita nak tujuannya macam Ustaz kalau Ustaz punya kalau kelas kata tujuan belajar tajwid ni bukannya sampai kita nak ingat semua hukum. Mad asli, mad arid li sukun, kalau mad tu ada 13 mad jaiz. Kita ingat semua dia punya hukum tu, tidak. Yang penting baca betul. Okey, mana yang lebih bagus? Orang yang dia ingat hukum tajwid, ingat huruf, ingat apa semua tu. Tapi dibaca tak tepat, tak betul. Dengan orang tak ingat langsung hukum tajwid tapi dibaca betul, mana lagi bagus? Tak ingat tapi baca betul. Yes. Kalau tanya Ustaz, yang tak ingat itu tapi baca dia betul, itulah yang lagi terbaik. Nak jawab exam kena hafal lah. Okey, siapa yang ingat apa yang dia belajar, yang jawab exam tu? Masa Ingat. sekolah kan, masa universiti ke kan. Masa jawab exam dia ingat, betul tak? Betul. Lepas tu sadaqallahul azim kan, betul tak? Samalah Ustaz pun sama agak dulu. Kan? Tapi sebenarnya kita balik semula. Yang penting adalah bacaan kita tu betul walaupun kita tidak ingat hukum tajwid tu apa. Kalau dapat ingat itu ekstra lah, itu baguslah. Tapi kalau tak ingat, dia bukannya satu kesalahan. Boleh faham Faham Ustaz. Okay. Jadi nanti akan satu tahap nanti bila kita baca Quran, kita baca tu betul tapi kita tak ingat tu hukum apa. Nanti bila kita dah biasanya kalau dah masuk kelas talaki dah baca Quran. Bila baca Quran tu, Ustaz dengar bacaan tu semua dah betul. Dengung je betul, nun je betul, mim je betul, panjang je pun dah cukup. Tapi bila Ustaz tanya ini hukum apa? Hukum apa Ustaz? Lupa lah Ustaz, dia lupa. Ustaz tak marah lah sebab dia baca dah betul. Itulah yang kita nak dalam belajar Quran. Tak ingat hukum, tak ada masalah. Bukannya satu kewajipan lah untuk kita ingat hukum-hukum tu, nama hukum dan sebagainya. Tapi kita baca betul, itulah yang terbaik lah. Okay. Boleh faham Itu dia punya asas dulu. Baik, jadi dalam apa sahaja hukum tajwid, nanti kita akan belajar seterusnya nanti, banyak lagi hukum tajwid. Dia berkisar kepada dua perkara ni ya. At least dua perkara ni kita dapat faham, itu pun dah membadai. Yang pertama sebab dia berlaku dan yang kedua cara cara bacaan. Sebab berlaku kenapa? Sebab kita nak tahu, kita nak sahkan, kita nak tahu itu adalah hukum tersebut. Hukum apa? Dan yang kedua cara bacaan sebab kita nak baca. Kan? Kita nak baca. Antara sebab berlaku dengan cara bacaan, mana lagi penting? Cara bacaan. Yes, cara bacaan. Sebab saya tak kata dia lah, kita belajar tajwid, belajar Quran ni, makhraj apa semua sebagainya ni, tujuannya apa? Objektif dia apa? Kita nak apa? Nak cara bacaan tu betul. Sebab tu penting cara membaca. Sebab tu Al-Quran ni Ustaz selalu sebut lah, bila kita dia mesti belajar, dan belajar tu mesti macam ni lah, dengan guru, supaya cara bacaan itu yang Ustaz nak dengar tu betul ke tidak, disahkan ke tidak kan, disahkan betul ke tak. Kalau belajar sehala sahaja belum lagi memadai kita nak boleh baca dengan betul. Okey, baik, kita kembali semula kepada alif lam qamariyah. Sebab berlaku yang pertama adalah huruf alif dan lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf. Nanti kita tengok dekat buku. Kalau ada buku boleh buka. Dan cara bacaannya dengan menjelaskan sebutan lam. Baik, kita tengok
Okey, apabila alif lam bertemu dengan 14 huruf. Okey, 14 huruf tu huruf apa? Kita tengok sini. Dekat buku tu ada. Yang ni dekat ada gambar yang sebelah ni kan. Alif lam qamariyah tu. Ada 14 huruf. Iaitu alif lam selepas dia muncul 14 huruf ni. Huruf apa? Hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha dengan ya. Ustaz, huruf ni nak kena hafal ke? Tak payah hafal. Tak payah hafal sebab nanti Ustaz bagi cara dan kaedah dia macam mana kita nak kenal pasti alif lam tu adalah alif lam qamariyah dalam Al-Quran. Dia ada tanda dia. Itu yang istimewanya Al-Quran ni. Setiap daripada hukum tu dia ada tanda dan cara nak kenal dia. Allah apa nama tu turunkan Al-Quran tu dia tak tinggalkan macam tu je. Dia ada cara untuk kita kenal supaya kita boleh baca dengan betul. Okey. Baik. Baik, sekali lagi huruf dia ada 14 iaitu hamzah, ba, itu apabila huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf iaitu huruf apa? Hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha dengan huruf ya. Ini 14 huruf. Okey. So bila alif lam selepas dia ada 14 huruf ni, automatik nama dia alif lam qamariyah. Kita ada 28 huruf hijaiyah. So sini 14. Alif lam syamsiah nanti 14 lagi. Dibahagi 2 lah. Okey. Itu sebab berlaku. Alif lam selepas dia ada 14 huruf. Okey. Baik, cara bacaan alif lam qamariyah ialah dengan okey, yang pertama tadi adalah sebab berlaku. Yang kedua cara bacaan. Cara bacaan alif lam qamariyah ialah dengan menjelaskan sebutan lam. Macam mana nak menjelaskan sebutan lamnya? Ini penting cara bacaan. Okey. Menjelaskan sebutan lam macam mana? Okey. Sebab berlaku alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf, cara bacaan menjelaskan sebutan lam. Okey. Cara bacaan, apa yang dimasukkan dengan menjelaskan sebutan lam tu? Okey, jadi 2. Yang pertama, cara bacaan dia yang pertama hamzah wasal hendaklah dibaca dengan baris atas. Ingat okey, ini cara bacaan dia. Hamzah wasal hendaklah dibaca dengan baris atas. Kiranya kita mula bacaan dekat alif lam tu. Kalau kita tak mula bacaan dekat situ, terus sambung, kita tak baca hamzah wasal lah, kita terus baca lam. Tapi kalau sekiranya kita mula dengan alif lam qamariyah, kita start baca kat situ, hamzah wasal hendaklah dibaca dengan baris atas. Jangan baca baris bawah, jangan baca baris depan. Kemudian yang kedua, lam yang alif lam qamariyah ni adalah lam yang mati. Jadi kita kena baca lam yang mati tu. Maksudnya kita kena baca mengikut tanda dia. So lam tu mati, so baca dengan bacaan mati ataupun sukun. Boleh so cara bacaan dia 2 iaitu yang dimaksudkan dengan menjelaskan sebutan lam adalah hamzah wasal yang pertama kita baca baris atas dan yang kedua lam itu haruslah dibaca dengan bacaan yang mati ataupun sukun. Okey, boleh faham? Okey. Baik, mari kita tengok. Macam mana cara bacaan dia? Boleh follow Ustaz Dia ke tepi sana pula. Okey. Kita tengok yang pertama hamzah. Macam mana
amwali. Al-amwali. Maksud kata dia kan, cara bacaan ni dua kan. Yang pertama, hamzah wasal tu letak baris atas. Yang kedua, lam tu kita matikan. So bacaan dia al-amwali. Al-amwali. Begitu. Boleh? Boleh ikut sama-sama dengan Ustaz? Boleh. Okey begitu. Okey. Baik so bacaan dia hamzah dulu. Yang pertama hamzah al-amwali. Sama-sama. 1 2 mula. Al-amwali. Al-amwali. Okey. So mula dengan hamzah wasal tu mula dengan baris atas, lepas tu lam tu kita matikan. Okey, ba al-biladi. 1 2 mula. Al-biladi. Okey, bagus. Jim al-jibala. Al-jibala. Okey, sekali lagi. Al-jibala. Al-jibala. Okey, bagus. Ha al-huta. Al-huta. Sekali lagi. Al-huta. Al-huta. Okey, bagus. Kha al-khatfata. Al-khatfata. Sekali lagi. Al-khatfata. Al-khatfata. Bagus. Yang penting hamzah wasal baris atas, lam tu kita bacaan mati. Yang ketiga ain al-ilmu. Al-ilmu. Ain. Sekali lagi. Ain al-ilmu. Al-ilmu. Okay, bagus. Ghin al-ghaibi. Al-ghaibi. Okay, sekali lagi. Ghin al-ghaibi. Al-ghaibi. Okay, bagus. Fa al-furqana. Al-furqana. Okay. Qaf al-qur'anu. Al-qur'anu. Kaf al-kalalati. Al-kalalati. Mim al-madinati. Al-madinati. Waw al-walidaini. Al-walidaini. Ha al-huda. Al-huda. Ya al-yaqini. Al-yaqini. Okey. Baik, boleh. Ustaz, ni semua kalau kat depan, kalau macam dekat tengah-tengah ayat tu. Bagus soalan tu. Siapa tanya tu? Marini. Ya, kemarin ni kita baca ayat kat sebelah tu, nanti kita boleh Ustaz boleh ajar macam mana cara kalau kat tengah-tengah okey, ni kalau kat permulaan kita baca alif. Alif dulu kita baca dengan baris atas. Baik, kita tengok sebelah So, tadi bacaannya kalau kita nak sebut kalimah alif lam qamariyah tu, alif lam tu haruslah dimulakan dengan hamzah tu, hamzah wasal baris atas. Kemudian lam tu bacaan mati. Okey. Alamak, terbuka ni pula. Okey. Mari kita tengok ayat yang kat sebelah tu Okey, gitu. Okey, tengok ayat yang ke sebelah tu. Ayat yang pertama tu. Okey. Ustaz baca, kemudian cuba dengar macam mana bacaan Ustaz. Lepas tu kita boleh Ustaz minta kita ikut sama-sama Okey.
Ayat yang pertama tu watakathurun fil amwali wal aulad. Okey, sekali lagi saya baca. Watakathurun fil amwali wal aulad. Okey, baik tadi macam apa ni pemerintahan tadi. Macam mana kalau sambung? So kalau sambung hamzah wasal tu tidak dibaca. Oh, dia kira terus bertemu dengan huruf lam je lah. Yes, terus bertemu dengan huruf lam. Terus fil amwali wal. Terus apa ni huruf yang sebelum tu terus cross kepada huruf lam yang Satu harakat je lah Ustaz ya, walaupun dia kat situ ada alif kata harakat. Ya, satu harakat je, pendek je. Jangan panjangkan. Fi tu jangan fil. Tak boleh. Fil amwali wal au. Walaupun dia ada ya dengan ada alif kat situ. Walaupun ada yang alif, kita tidak baca. Terus bunyi kepada lam tu. Boleh? Okey, baik. Sama-sama cuba ikut Ustaz pelan-pelan. Ayat yang pertama dulu. Watakathurun fil amwal. Cuba 1, 2, mula. Watakathurun fil amwal aulad. Okey, nanti dulu. Berhenti ke amwal dulu Okey, sekali lagi. Watakathurun fil amwal. Kita berhenti situ 1, 2, mula. Watakathurun fil amwal. Okey, terus wal aulad. Walad. Yes, okey. Baik, pada ayat yang pertama tu dekat mana contoh alif lam qamariyah kat situ? Kat fil. Okey, kalimah apa? Kalimah apa yang ada hamzah wasal? Ada hamzah wasal, ada alif lam qamariyah. Al-amwal. Al-amwal, sorry. Al-amwal dengan Al-aulad. Al-aulad. So ada dua fil amwali wal aulad. Dekat kalimah al-amwal, dan yang kedua kalimah al-aulad. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Baik, seterusnya ayat kedua. Ikut Alladzina taghaw fil bilad. Okey, sama. 1, 2, mula. Alladzina taghaw fil bilad. Fil bilad. Yes. Baik, pada ayat yang kedua tu, dekat mana kalimah yang ada contoh alif lam qamariyah? Al-bilad. Al-bilad. Fil bilad ataupun al-bilad. Okey, baik. Ustaz, kalau yang depan tu apa? Al-lazi tu? Bukan. Alladzina. Itu tidak masuk. Tidak termasuk dalam alif lam qamariyah. Okey. Al-bilad Okey, seterusnya ayat yang ketiga. Wa tanhitunal jibala buyuta. Apa? Dua. Tanhitunal jibala buyuta. Okey, baik. Pada kalimah mana yang ada alif lam qamariyah? Al-jibal. Al-jibala. Kalimah al-jibala itu alif lam qamariyah. Kalau sambung wa tanhitu nal jibala. Kalau start daripada al-jibala. Okey, baik, bagus. Seterusnya ayat yang ketiga. Fa inni nasitul hut. 1, 2, mula. Fa Inni nasitul hut.
Nasitul hut. Nasitul hut. Okey, baik. Dekat mana kalimah yang ada alif lam qamariyah? Al-hut. Al-hu Al-hut. al-huta. Al-huta. Okey, bagus. Baik, seterusnya. Ayat kelima. Illa man khatifa khatfa. Cuba. 1, 2, mula. Illa man khatifal Khatfah. khatfah. Jadi kalau berhenti kat situ jadi ha, bukan jadi ta. Jadi ha. Kita baca bila tu makhraj kan, huruf ta marbutah. Kalau sekiranya kita berhenti jadi huruf ha. Kalau dia sambung mau jadi huruf jadi huruf apa nama tu? Ta. Okey. Okey, dekat mana ada contoh kalimah alif lam qamariyah? Kat mana? Al-khatfah. 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 Tu. Al-khatfah. Gitu Okay, terus ayat ke-6. Qul innamal ilmu indallah. Sama-sama. 1, 2, mula. Qul innamal ilmu indallah. Okey, bagus. Baik, dekat mana apa nama tu contoh alif lam qamariyah? Al-ilmu. 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 Bagus. Baik. Terusnya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Sama-sama. 1, 2, mula. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Baik, bagus. Dekat mana ada contoh alif lam qamariyah? Al-ghaibi. 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 Alal ghaibi. Okey, bagus. Baik, seterusnya ayat ke-8. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Sama-sama. 1, 2, mula. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Bagus. Baik, dekat kalimah mana ada contoh alif lam qamariyah? Al-furqan. 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 Baik, terus ayat yang ke-9. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah. 1, 2, mula. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u. Okey, sekali lagi. Wa idza quri'al qur'an. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lah. Fastami'u lah. Okey. Baik. Dekat mana ada hukum alif lam qamariyah situ? Al-Quran. 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 Al-Quran alif lam qamariyah. Okey, habislah. Okey, baik, boleh faham? Boleh dapat cara bacaan dia? Boleh insya-Allah. Kalau boleh
Okey, baik. Begitu saya ingat kalau sekiranya bacaan alif lam qamariyah tu, kalimah yang ada dalam qamariyah tu berada di tengah-tengah, kita baca sambung, maka hamzah wasal tu ataupun yang alif tu tidak dibaca. Terus kepada huruf lam yang mati. Tapi sekiranya apa nama tu di permulaan kalimah ataupun permulaan ayat, kita nak mula ayat kat situ, so kita baca dengan baris apa? Atas. Baris Atas. atas. Okey, bagus. Good. Ustaz, untuk ayat 2 dengan ayat 8 tu yang al-lazi tu kalau sabdu tak jadi ya Ustaz? Tak jadi. Allazi tidak termasuk dalam alif lam qamariyah. Tapi sebutan dia, bacaan dia sama juga Jangan sama je. Allazi. Lepas tu dia ada hamzah wasal tu Ustaz. Okey, dia tak masuk. Ingat kalimah allazi dia tak masuk. Sebab apa? Sebab dia. Sebab apa? Ha. Sebab dia bukannya okey, cuba tengok Oh, tak ada huruf za tu. Ke bukan? Okey. Ke sebab dia sabdu. Betul, tidak ada huruf zal. Mati tu Ustaz. Kat sini mana ada huruf zal kan? Hmm. Jadi dia tidak termasuk dalam alam qamariyah, betul tak? Okey. Boleh faham? Faham. Itu mudahnya lah. Okey. Boleh faham? Okey InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kalau faham macam biasa okey, biasalah nak buat aktiviti sikit kan. Iaitu ada Quran ke masing-masing di sisi masing-masing? Ada. Ada kan? Okey, sekarang ni saya minta semua buka surah An-Naba. Muka surat 582 dan 583. Surah An-Naba. Jadi saya nak minta dalam beberapa minit ni, mungkin dalam 5 minit ataupun 6 minit sebelum apa nama tu, cuba keluarkan ataupun cari seberapa banyak mungkin huruf kalimah yang ada alif lam qamariyah. Boleh? Boleh. Cari seberapa banyak mungkin dalam surah Naba. An-Naba. Sekejap, saya share dia punya tu. Okey, ni surah An-Naba Okey, surat 582. So, cuba cari dia ada 40 ayat. Ada 40 ayat. 582 dan 583. So, cuba cari apa nama dia, contoh kalimah yang ada dalam qamariyah. Contohnya ayat 1 amma yatasaalun, ayat kedua anin naba'il azim. Kalimah al-azim ada situ. Satu. Kemudian cari sampai ayat ke-40. Boleh? So lepas tu totalkan ada berapa? Berapa jumlah keseluruhan apa nama tu alif lam qamariyah. Boleh? Boleh ke? Boleh. Semua Quran ada di sisi? Kalau tak ada boleh buka dekat apps handset lah. Okey, boleh mula cari sekarang. InsyaAllah nanti kita tengok sama-sama dekat mana yang ada tu. Baik. Saya bagi dalam 7 minit 7 minit daripada sekarang. Kalau nak tanya boleh terus tanya. Okey.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak kena pergi sebab nak solat pasal ada meeting sekejap lagi. Okey. So, yang muka surat first tu saya dapat 6. 6 ya. Yang muka surat second tu dapat 5. 5 bukan 2 mungkin. Okey, tak ada masalah. Okey, nanti sambung ya Ustaz. Ya? Nanti sambung balik. Nanti tengok recording je. Okey, boleh. Okey. Thank you Ustaz. Baik, yang lain macam mana? Semua dah dapat? Dah. Dah? Okey. Dah. Baik, mari kita cari sama-sama dengan Ustaz. Okey, cuba notekan dekat Al-Quran masing-masing. Okey. Baik, ayat pertama amma yatasaalun tidak ada. Okey. Boleh tengok skrin jugalah, tak ada masalah. Ustaz dia tunjuk dekat situ. Ayat yang kedua ada satu iaitu pada kalimah al-azim. Ainin naba'il azim, al-azim. Okey, yang pertama. Yang ketiga, ayat ketiga allazi hum fi mukhtalifun tidak ada. Ayat keempat tidak ada, kelima tidak ada. Ayat keenam ada satu pada kalimah al-arda. Alam naj'alil arda, al-arda. Okey. Baik, seterusnya ayat ketujuh wal jibala autada pada kalimah wal jibala ataupun al jibala. Okey, boleh? Boleh. Baik. Seterusnya ayat yang ke-8 wa khalaqnakum azwaja tak ada, ayat ke-9 pun tak ada. Ayat ke-10 wa ja'alnal laila libasa pun tidak ada. Ayat ke-11 wa ja'alnan nahara ma'asha pun tidak ada. Okey. Baik, kita turun. 14. 12 pun tidak ada, 13 pun tidak ada, 14 okey ada satu.
وأنزلنا من المعصرات. Okey, ada satu. Ayat ke-15 tidak ada, ayat ke-16 pun tidak ada, ayat ke-17 ada satu. Al-fasli. Al-fasli. Okey, baik. Seterusnya ayat ke 18 tak ada, 19 tak ada. 20. Ayat ke-20. Al-jibalu. Al-jibalu wa suyiratil al-jibalu. Okey, seterusnya 21 tak ada, 22 tak ada, 23 tak ada, 24 tak ada, 25 pun tidak ada, 26 tak ada, 27 tak ada, 28 tak ada, 29 tak ada, 30 pun tak ada. Okey, betul. Muka surat yang pertama kita jumpa 6. Betul Betul. Baik, seterusnya ayat yang ke-31, muka surat seterusnya. Tidak ada, 31, 32 tidak ada, 33 tak ada, 34 tak ada, 35 tak ada, 36, 37. 37 ada satu. Rabbis samawati wal ardi pada kalimah wal ardi. Al ardi. Wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Okey. Ayat ke-38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Al malaikatu. Malaikatu. Okey. Baik. Seterusnya 39. Al-yawm. Okey. Dzalikal yaumul haq. Al-yaum satu. Al-yawm. Lepas tu al-haq satu. Boleh ada dua Oh, situ. al-haq. Tak pasal. Al-yaumu dengan al-haq. Oh, al-haq. Zalikal yawmul. Ini tak pasal. Okey, boleh? Boleh. Kemudian seterusnya. Okey, seterusnya pada yang last kali pada ayat yang ke-40. Al-mar'u. Okey, al-mar'u Dengan al-kafir. dengan al-kafiru. Okey. Boleh? Total ada berapa? Ada 12. 2? Ya, 12. 12. Safi dapat 12 Safi? Ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain macam ni? Yang lain okey ke? Dapat 12? Okay, saya dapat 11 tadi. Terlepas yang al-haq tu tak pasal. Al-haqqu. Ada satu tertinggal kat situ. Okey, boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah dapat Okey, cantik, bagus. Alhamdulillah. Baik, last sekali. Last but not least. Saya nak share satu perkara iaitu berkenaan dengan macam mana kita nak kenal apa nama tu alif lam qamariyah ni. Dia ada tanda Ustaz, dia. lupa tak tanya. Ustaz, dia alif lam qamariyah memang dia hamzah wasal, lepas tu lam dia mati Memang bukan, memang semua lam mati Inilah saya nak beritahu ni dah. Oh, Cara nak kenal melalui tanda. Okey, ada dua perkara. Yang pertama hamzah wasal dan lam. Okey, dia ada hamzah wasal, kemudian ada lam. Kemudian tengok pada huruf lam ada tanda sukun, tanda matilah. Maksudnya lam je mesti ada tanda mati. Itulah alif lam qamariyah kalau nak kenal. Ustaz, kalau lam je tanda lain, sabdu ke apa? Itu bukan lam qamariyah lah. Itu nanti kita belajar. Sebab ada satu lagi lam syamsiah kan. Syamsiah. So ini lam qamariyah. Okey. So total tadi ada 12. 12 Alif lam qamariyah. okey. Baik, boleh? Ada soalan? Tak ada. Faham Faham. Okey, bacaan pun okey jadi. Ada soalan. Okay, boleh, silakan. Saja nak tanya pasal penamaan dia macam yang
nak tahulah yang Komariah tu kenapa dia panggil Komariah? Sebab kamar tu bulan kan? Okey, baik, bagus soalan tu. Siapa tanya tadi tu? Nadira. Okay, Nadira. Nadira, apa ni? Ada belajar bahasa Arab ke? Tak. Okey, baik. Tapi tahulah Komar tu bulan kan? Baik. Qamar. Okey. Nadira tadi nak tanya tentang nama dia. Okey, Alif Lam Qamariyah. Apa kaitannya dengan dia punya hukum tu? Dia sebenarnya ada kaitan. Kenapa ada bulan? Okey, tapi sebenarnya yang lebih mudah tu Ustaz lukis, tapi cuba Ustaz try tulis kat sini note ni sebab Ustaz tak pakai mouse pula. Okey. Apa je? Qamariyah, qamar bulan. Okey, qamar bulan. Bulan Okey. Alif lam, ulama kata dia ibarat bintang. Okey. Wow. Okey. Okey. Kenapa? Kenapa ibarat bintang? Okey. Bunyi kucing lah. Okey. Kucing saya ni bising. Baik, dia gini ya. Alif lam qamariyah. Okey. Apa nama qamar bulan, apa nama tu alif lam ni dia ibarat Macam bintang. Ulama kata dia ibarat bintang. Okey. Jadi dia kata bila alif lam qamariyah dia ibarat bulan bertemu dengan bintang. oh, Okey. Bila bulan bertemu dengan bintang biasanya waktu Malam. Okey, waktu apa? Waktu malam. Jadi malam tu bintang tu nampak tak? Nampak? Jelas tak? nampak. Jelas. Oh, faham. Jadi lam tu dijelaskan sebagaimana bintang pada waktu malam jelas. Oh. Oh, Jadi alif lam qamariyah, lam tu kan kita jelas Alif bacaan lam dia. yang dijelaskan lah. Lam yang dijelaskan bacaan dia ibarat bintang yang jelas dan terang pada waktu Malam. malam. Tu kaitan nama dia, alif lam qamariyah. Nanti baca alif lam syamsiyah tu syamsun maksudnya matahari. Apa pula kaitan matahari tu? Nanti saya ceritalah minggu depan Nampak lah. lah. Anda boleh cerita subuh hari ni. Nanti kan tak pergi masuk kelas minggu depan lah. Okey, boleh? Okey, boleh Ustaz. Okey, Ustaz. Okay, thank you. InsyaAllah. Baik, kita tangguh dulu dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.